المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat-sahabat yang saya hormati, Ustaz Ibrahim dari Banjung. Ustaz Ibrahim adalah pengetua Mahat Tahfiz Al-Quran Darul Abrar. Pada hari ini kita akan mendengar satu ceramah Ramadan yang dimana kita sedang menghadiri bulan Ramadan yang mulia. Jadi kita telah menjemput Ustaz Ibrahim untuk memberi ceramah. Sebenarnya saya ni first time di MC, jadi tidak ada. Jadi masa ketua minta saya di MC, dia suruh minta juga status Ustaz Ibrahim minta. Ustaz Ibrahim kata, alhamdulillah, alhamdulillah. Okay, jadi kita pun tak ada masalah sangat. Jadi saya menjemput Ustaz Ibrahim untuk terus memberi ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لي مفتاح العافية كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تجعل الحزن إلا شئت سهلا. اللهم رب يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك ومع اهلك وعنك واستطاع. اعوذ بك من شر ما صنعت بنعمتك علي وذنب ذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اعوذ بكلمات الله التامه التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. من شر ما خلق وذرأ وبرأ، من شر ما ينزل من السماء، من شر ما يعرض فيها، ومن شر ما ترى في الأرض، من شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارئ الليل والنهار، إلا قالت أن يكون بخير يا رحمن. Alhamdulillah. Yang hormati kursi majlis yang dirahmati sahabat anak Ustaz Azizan, adik-adik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini dapat kita sama-sama berkumpul bersatu di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari dengan rahmat Allah, insya-Allah minggu depan lebih kurang dalam 9 hari 10 hari lagi dan kita akan masuk ke dalam masa Ramadan. Disebut Ramadan ini merupakan sebuah pusat tarbiyah, ataupun disebut juga Ramadan ini adalah merupakan sebuah universiti. Dan disebut juga Ramadan ini adalah merupakan tempat untuk kita memperbaiki diri kita, jiwa kita. Jadi sebelum kita masuk mana-mana sekolah, sebelum kita masuk mana-mana universiti, bahkan adik-adik sebelum datang ke sini buat persiapan. Buat persiapan. Kan, perform. Setiap pelajar yang nak pergi ke mana-mana pusat pengajian ataupun nak masuk mana-mana pusat pengajian, sudah pasti dia akan buat persiapan. Dengan baju dia, dengan beg dia, dengan buku dia, dengan account pen dia, semua benda dia akan buat persiapan. Betul kan? Maka begitu juga kita nak masuk ke dalam Universiti Ramadan ataupun disebut ke dalam Madrasah Ramadan. Jadi nak masuk ke dalam Madrasah Ramadan pun sama. Kita kena buat persiapan, kena ada bekalan. Kerana apabila kita masuk ke sebuah sekolah tanpa ada persiapan dan bekalan, kita akan jadi bocah kecil, kita akan jadi tumbang ambing. Maka insyaAllah pada malam ini anda akan berkongsi sebahagian daripada persiapan yang perlu kita buat untuk kita masuk ke dalam Madrasah Ramadan.
untuk kita menjadi seorang pelajar di dalam madrasah atau universiti Ramadan. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah, agak-agak apa persiapan yang kita nak buat agak-agak lah. Adik agak-agak apa yang kita nak buat? Tanya bos mesti kan. Kita santai-santai je malam ni. Ada pun selalu gambar di sini, cuma 2-3 bulan ni yang cuti. Agak-agak apa persiapan yang kita nak buat sebelum kita masuk ke dalam madrasah Ramadan. Sebelum masuk ke dalam madrasah Ramadan, kita kena buat persiapan. Bila kita berada dalam bulan Ramadan pun, kena buat persiapan. Bahkan sebelum kita meninggalkan Ramadan pun, kita ada persiapan. Cuma hari ini insyaAllah kita akan fokus lebihnya kepada persiapan sebelum kita masuk ke dalam madrasah Ramadan. Agak-agak apa? Tak berapa lebih bayar ni kan? Bagi tak apa. Yang pertamanya, sebelum kita masuk atau sebelum kita datang ke sini lah, sebelum kita masuk universiti lah, agak-agak kita mandi dulu. Agak-agak kita pakai comel lah. Smart lah kita datang sini dulu. Smart kan? Tuh, mana ada sedikit. Mari dengan mungkin pakai tie lah, dengan coat lah. Mungkin. Tak ada mari pakai baju motong getah lah. Kan tak? Atau baju yang dia guna untuk cok lepas sabit, atau baju yang dia dia pakai dia aja. Ada orang pakai baju dia tu. Betul. Yang pertama dia mesti bersihkan diri dia. Betul tak? Dia mesti bersihkan diri dia. Begitulah kita nak masuk ke dalam madrasah Ramadan. Yang pertamanya kita kena banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah merupakan bulan yang Allah Taala hadiahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam bulan Ramadan ini hubungan kita dengan Allah begitu dekat. Hubungan kita dengan Allah begitu hampir. Jadi apabila kita nak berdebat dengan Allah, nak bertemu dengan Allah, maka kenalah pakai comel-comel sikit, kenalah semat sikit. Kita nak jumpa Ustaz Azizah kita, kalau agak-agak pakai comel-comel itu dihalau balik apa balik salin dengan pakaian apa. Itulah kita nak masuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak masuk ke dalam madrasah Ramadan. Maka yang pertama kata ulama, kita kena banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita banyak dosa. Banyak kesalahan yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir setiap hari kita melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menjadi tanggungjawab kepada kita untuk kita bertaubat, beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata yang lain, kita kena bersihkan dulu diri kita, jiwa kita sebelum kita masuk ke dalam madrasah. Bahkan di masa lain pun kita taubat juga. Di masa lain pun kita kena bersihkan juga diri kita. Kenapa? Karena mati ni tak tentu. Kalau kita mati dalam keadaan kita berdosa kepada Allah, ditakuti, dibani, kita akan diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka taubat dan istighfar ini kena selalu, setiap hari. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah," atau kama qala alaihi wasallam. Rasulullah kata, aku ni beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Cerita baik Nabi ni Allah Taala dah ampun dah dosa dia. Disebut dalam surah Al-Fatih, kalau tak salah, Allah mengisytiharkan, Allah mengumumkan bahawasanya dia telah memaafkan, dia telah mengampuni dosa-dosa Rasulullah yang lepas dan yang akan datang. Dalam masa yang sama, Rasulullah tetap beristighfar, Rasulullah tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih dari 70 kali. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan 100 kali. Kita berapa kali sehari kita beristighfar kepada Allah? Berapa kali sehari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak banyak. Kalau kita kata setiap kali lepas mayat 3 kali, 3 kali 5, 15 kali. Ada pun kita kata setiap kali lepas mayat 5 kali kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau mana-mana istighfar lah. Kita kata 5 kali. 5 kali 5 25. Belum sampai lagi 70 kali yang Rasulullah buat paling kurang. Kita kata 10 kali sekali kita istighfar.
istighfar selepas sembahyang baru 50 kali. Tetapi jaranglah kita nak istighfar banyak-banyak pada lebih daripada 10 kali. Jarang. Bahkan istighfar kita ni kadang-kadang masya-Allah. Seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, istighfarukum yahtaju ila istighfar. Istighfar kita ni perlu pada istighfar yang lain. Pasal apa? Pasal istighfar kita tu hanya di mulut dia. Sallallahu alaihi wasallam hati duduk di mana tak tahu Allah. Sallallahu alaihi wasallam sampai berbalas SMS. Kan? Apa sekali pun canggih-canggih juga. Tengah bersemayang dulu mesej masuk banyak sangat. Kita bersemayang ni tak kosong, kita pun tak. Lepas sembahyang tu pun buka Rasulullah, masya-Allah, banyaknya. Dia. Itu macam mana Allah Taala nak terima istighfar kita? Ada terima lah, agak lah. Wallahu a'lam, terpulang pada Allah. Tapi secara zahirnya istighfar kita perlu kepada istighfar yang lain. Kenapa? Kerana istighfar kita tak sampai ke dalam hati pun. Baru takat lidah, baru takat mulut saja. Maka sebab itulah tak heran kalau sekiranya kita rasa keras hati. Tak heran kalau kita rasa kita malas baca Quran. Tak heran kalau kita rasa malas nak mari sembahyang, malas nak duduk dalam majlis. Tak heran sebenarnya. Kenapa? Kerana banyaknya dosa-dosa kita. Jadi apabila banyaknya dosa-dosa kita menyebabkan kita terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terdinding antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk mengatasi, untuk mengelak nak buang bibir tersebut, maka banyak-banyaklah kita kena beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istighfar yang paling baik sekali ialah kita baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu min syarri ma sana'tu bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini dinamakan sayyidul istighfar. Ataupun mana-mana istighfar kita boleh baca, kita boleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pengampunannya kepada kita semua insya-Allah. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, persiapan yang kedua kata ulama ialah al-bahjah was-surur. Daripada awal lagi kita kena tanam dalam diri kita rasa seronok, rasa gembira nak sambut Ramadan. Ini bila sebentar Ramadan. Kita puasa. Ini kebanyakan kita. Betul. Tapi bila sebelum datang raya, masya-Allah, tak ada puasa, bunyi dah lagu raya. Tak ada puasa, ada jualan mega sebenar hari raya. Puasa benda ni. Nampak tak? Pasal apa? Gembiranya nak raya, bukan gembiranya nak puasa. Maka kita kena tukar. Kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim, bukan tak boleh kita nak seronok bila tibanya raya. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab raya tu adalah untuk kita berseronok. Tak ada masalah. Tapi sebelum kita nak seronok menyambut raya, kita juga kena seronok sambut puasa. Kena tanam dalam diri kita rasa seronok. Kalau kita rasa tak seronok, kena usaha cari jalan macam mana nak beri seronok. Boleh tak? Sebab benda ni sebenarnya kita boleh latih diri kita. Benda tu kita boleh latih, kita boleh cuba. Benda yang kita tak suka pun boleh jadi suka. Benda yang kita tak seronok sebelum ni bila dah buat selalu jadi seronok. Konten sekolah seronok. Tak seronok, mula-mula tak seronok, tapi dah lama seronok kan. Tak sembahyang, memang mula-mula rasa tak seronok. Allah, tak sembahyang, rasa sedih, rasa sakit. Tapi bila dah lama, nasib baik tak sembahyang, lepas lah. Dah lah jadi seronok, jadi nasib baik pula. Kan? Pasal apa? Pasal benda tu bila kita buat selalu, maka ia yang akan ubah keadaan kita. Begitulah dengan kita bersambut pada Ramadan ni, kena tanam dalam diri kita rasa seronok, rasa gembira. Rasa seronok, rasa gembira. Boleh tak? Tak boleh pun nak usaha bagi boleh. Pasal apa? Pasal apa? Pasal banyak benda yang Allah Ta'ala janji untuk kita di dalam bulan Ramadan. Awwalul rahmah wa awsaquhul maghfirah wa akhiru 'inqul minan nar.
10 yang pertama bulan Ramadan itu Allah Ta'ala akan bagi rahmah kepada kita. 10 yang kedua Allah Ta'ala akan bagi maghfirah, pengampunan kepada kita. Dan 10 yang terakhir Allah Ta'ala akan bebaskan kita dari dalam neraka. Tak seronok kan? Bagi orang yang beriman, seronok. Tapi bagi orang yang kurang, bukan tak beriman, beriman tapi iman dia kurang. Tak ada apa, bagi dia tak ada apa. Kita bayang tak? Siapa yang datang awal ke surau ni dapat nasi 5 bungkus. Ya, dah ramai tak orang ni? 10 yang pertama 5 bungkus. 10 yang kedua 3 bungkus. 10 yang ketiga 2 bungkus. 10 yang keempat tak ada bungkus. Bungkus balik dia. Agak-agak orang bungkus dah bang. Berebut pasal apa? Pasal benda yang dia janjikan begitu menarik. Itu baru nasi bungkus. Boleh faham dan keluar keluarkan masa utama. Ada orang bela kalau dulu. Tapi dia cakap saya kita ni. Tapi terpecah ke mana tak. Jadi baru nak rebut nasi bungkus. Orang dia bayar ramai lah. Kita bayang Ramadan ni Allah Ta'ala janji dengan bermacam-macam kelebihan yang dia nak bagi kepada kita. Macam-macam kelebihan Allah Ta'ala nak janji, nak bagi kepada kita. Pasal apa kita boleh rasa tak seronok pasal apa? Tak lain bukan kerana hijab atau kerana dinding tadi. Yang kita sebut tadi kerana apa? Kerana dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana banyaknya maksiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebabkan kita tidak lagi rasa gembira, tidak lagi rasa seronok untuk menerima ataupun untuk kita nak mengambil menyambut tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan orang yang berada di dalam tanah, mereka gembira, laqad kana tamannau ayyakuna sana kullu Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang duduk dalam kubur, mereka mengharapkan biarlah sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Kenapa? Karena bila masuk saja Ramadan, maka yang dapat nikmat akan bertambah nikmat untuk mereka. Bagi orang Islam yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk di Ramadan, mereka akan dihentikan daripada azab tersebut. Kita yang duduk di atas tanah ni, yang duduk di atas tanah ni kalau boleh biar Ramadan 3 hari jadilah. Ini sampai sebulan. Risau sangat. Nak kata tak ada makan, ada makan. Kita bayang tak? Kalau kita makan hari-hari, pagi nasi lemak, tengah hari mungkin nasi campur-campur ayam sikit, apa-apa sayur sikit. Malam nasi pula sama je. Tak ada istimewa pun. Betul tak? Ada istimewa? Tak ada, sama je. Start daripada bulan kita ketemu Muharram sampailah bulan Syaban ni, sama je benda kita makan. Tak ubah roti canai, tosai mungkin ataupun chapati, benda yang sama je. Bila masuk saja Ramadan, bukan tak makan juga. Tapi pasal bagi kita rasa macam tak seronok, pasal bagi kita rasa macam tak selesa. Sedangkan kita kata tak ada apa pun. Nak kata bila masuk Ramadan, yang okey kedai tu dia jual yang istimewa ni. Tak ada apa, sama je. Tapi pasal apa perasaan kita rasa tak seronok bila masuk ke bulan Ramadan? Tak seronok dah tak boleh makan siang ni kan? Apa lebih dia makan siang ni? Agak sebab tu lah kita kena tanam dalam jiwa kita. Kena tarbiyah betul-betul. Didik betul-betul diri kita supaya kita rasa gembira. Sekarang ni tak berapa terkejut macam dulu dah. Sebab kita dah tahu dah bila akan berpuasa. Kita dah tahu dah. InsyaAllah tahun ni kita akan berpuasa pada 10 bulan Julai. Mana tahu benda tu dah kita kata InsyaAllah berdasarkan kepada hisab, itulah tarikh yang kita akan mula berpuasa berdasarkan kepada hisab. Dan kita di Malaysia ni kita berpegang dengan pandangan mazhab Syafi'i, walaupun kita akan tengok anak bulan. Dan biasanya apabila apabila ulama falak dia kira-kira memang anak bulan akan kelihatan masa bulan 10 bulan tu nanti. Memang akan nampak, maka kita akan berpuasa. Sekarang dah tak berapa lagi, dulu masa ni cik-cik dulu. Bila imam raja-raja ni duduk atas kursi, kita bersemua dulu. Okey Ustaz,
pernah zaman tu. Mungkin pernah zaman tu. Dulu Allah minta katanya puasa lagi esok ya Allah. Janganlah puasa lagi esok ya Allah. Berdoa kan diri. Masa cici dulu lah kan. Hanya malas nak puasa. Kakak penyimpan orang raja kita pada dengan ini. Diisytiharkan bahawa puasa jatuhnya pada tarikh esok Allah. Puasa pada tersadar apa ya? Dia puasa juga. Tersadar apa ya? Pasal apa? Pasal kita baru dapat berita tu. Sekarang ni kita dah insya-Allah dah tahu dah kan. Taklah apa. Jadi contoh kan. Begitu juga. Bila tiba nak bayar. Tunggu lagi depan TV. Masa tu TV pun ada sebiji dalam kampung. Nak tengok bayar serupa. Nak tengok bayar serupa. TV pun hitam putih. Tuan TV tanya nak tengok hak color ke nak tengok hitam putih. Kita tak tengok color, dia pun ambil apa? Cermin color. Belum plastik kan. Dia pun nak jadi color dah tu. Tambah lagi lebih. Pasal apa? Pasal tengok TV color. Masya-Allah. Terlalu niat dulu subhanallah. Masya-Allah. Jadi bila tunggu pula nak isytiar raya. Dulu penyimpan pun bola. Dengan ini diisytiharkan hari raya tak jadi susah Allah. Puasa lagi. Tersandar pula sekali lagi. Jadi masya-Allah. Bila ingat balik subhanallah. Betul-betul kita ni tak rasa gembira langsung dengan ibadat kepada Allah Taala. Betul-betul ya Allah subhanallah. Kalau Allah Taala tak ampun dosa tak tahu dah macam mana. Sedangkan Ramadan ni bila dah tak jadi raya, mana tak ada peluang lagi untuk kita kumpul, untuk kita kaut. Sebanyak mana pahala yang kita ambil. Indah hati ni masya-Allah. Maka sebab itulah kita kena cuba je lah. Kalau tahun ni tak berjaya, kita berazam tahun depan kita kena cuba juga. Supaya timbul dalam hati kita rasa seronok. Bila masuknya bulan Ramadan. Kenapa? Ada banyak benda lah seperti yang anda sebut tadi. Selain daripada Allah Ta'ala nak bagi rahmat, Allah Ta'ala nak bagi maghfirah, Allah Ta'ala nak bebaskan kita dari api neraka, Allah juga janji akan bagi dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi Allah begitulah. Kenapa? Karena kita kadang-kadang kita lebih nampak dengan mata kepala. Tetapi kita tak nampak dengan mata hati. Kita lebih nampak dengan mata kepala kita berbanding dengan kita tengok dengan mata hati kita. Maka apabila mata hati kita tertutup, akhirnya kita tidak ada kekuatan untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua. Persiapan yang kedua. Yang pertama tadi, kita kena banyak-banyak bertaubat pada Allah Taala, atau dalam kita yang lain, kita kena bersihkan diri kita, Yang kedua, al-bahjatus surur. Kita kena tanam dalam diri kita rasa seronok, gembira nak sambut bulan Ramadan. Dan yang ketiganya kata ulama, al-azmus sadiq. Kena tanam keazaman yang sungguh-sungguh, bahawa bila kita dapat masuk di bulan Ramadan, kita akan bulut beramal ibadah. Kena tanam keazaman dalam diri kita. Bila kita dapat saja masuk dalam bulan Ramadan, kita nak bulut beramal ibadah sungguh-sungguh. Macam kita dah, bila kita dibawa ke Lumbung Mas contohnya kan. Bila KL ni buat satu rombongan pergi ke Lumbung Mas contohnya. Ustaz Azizah kata siapa yang boleh ambil banyak nak ambil lah. Agak-agak kita nak ambil kan duit. Dah, lagi boleh gendong, kita gendong. Pasal apa? Dia nampak so nak kahwin confirm sama antum so 15,000 confirm ke? Sampai sekarang pun dah 10,000. Hari zaman antum so confirm 15,000. Jadi untuk bayar pun besok 15,000 nak bayar bil. Bil belanja tu itu wakaf belakang semua dah kan. Ni 5,000 lagi nak buat kenduri. 5,000 lagi nak di berbulan madu. Duk kira dah lah. Macam banyak mana boleh sumbat, kita sumbat masuk dalam bank. Betul tak? Pasal apa? Inilah peluang yang ada. Maka begitulah juga kita kena bawa benda tu, kita kena laksanakan benda tu apabila kita dapat masuk ke dalam masa Ramadan. Sebab peluang Allah Ta'ala nak bagi balasan, pahala, kebaikan dalam bulan Ramadan ini tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Hanya dalam bulan Ramadan je. Benda ni peluang yang ada hanya dalam bulan
tarawih kita, baca Quran kita, zikir kita, selawat kita dan sebagainya. Kita buat betul. Jangan dulu tidur. Banyak orang buat alasan, ya Ustaz, tidur orang berpuasa pun pahala, ya Ustaz. Amboi. Dah tak puasa pun tidur, Isu dapat surat amalan kita tengok. Separuh umur kita tidur. Bila dapat surat amalan, isu kita tidur. Tidur je. Semayang. Tidur, baca Quran. Baca Quran sikit tidur lebih baca Quran. Malu bila kita dapat suratan amalan. Orang tengok, suratan amalan dia penuh dengan tidur. Betul, memang dapat pahala, betul. Tapi agak malu. Memang dulu, kita kata dulu ya, Malaysia dia dulu. Berapa mata dulu? 40 dulu. 40. Agak-agak kita rasa macam malu agak-agak. Malu, walaupun dulu hebat. Buat tak tahu dulu hebat. Kita dulu hebat. Dulu hebat. Ya, tapi orang kata apa? Dulu pun macam nak tak dulu ya, dia kata. Mungkin cikgu kesian dia dulu. Jadi tak mau suratan amalan kita ni. Bila kita dapat sebab suratan amalan ni, kalau orang yang dapat suratan amalan sebelah kanan dia akan kata apa? Uqra'u kitabiyah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu uqra'u kitabiyah. Dalam surah Al-Haqqah tak salah. Adapun mereka yang mendapat suratan amalan sebelah kanan, dia kata apa? Mai baca. Tayang kat orang mata. Orang membakat terpa mari. Tengok. Tidur. Masya Allah. Agak-agak macam mana agak-agak. Subhanallah. Masya Allah. Jadi sebab itulah janganlah kita banyakkan. Jangan kita banyakkan amalan tidur di dalam Ramadan. Walaupun kita tahu memang dapat pahala. Memang dapat pahala. Orang tidur dalam Ramadan. Pasal apa? Boleh menyelamatkan dia daripada buat maksiat. Boleh selamatkan dia daripada buat benda-benda yang tak berfaedah tu. Tapi kita kena ingat, inilah peluang untuk kita nak kumpul pahala atau nak kumpul balasan yang baik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mulut. Kita mulut. Baca Quran. Kalau mana Quran kita kena baca. Dia Ramadan ni kita khatam 2 kali Quran dalam bulan Ramadan ni. Kalau sebelum ni mungkin kita khatam sekali ya. Tahun ni kita berazam nak ulun betul-betul. Kita nak khatam 2 kali paling kurang. 15 hari yang pertama sekali khatam, 15 hari yang kedua sekali khatam. InsyaAllah boleh tak? Kita tanam keazaman dalam diri kita. Bila kita tanam keazaman dalam diri kita, barulah kita boleh buat. Jangan kira janji baca jadi dalam setahun tak boleh. Macam kita nak berjaya, nak lulus, nak pas, bisa betul tak? Kita mesti tanam dalam hati kita 100 contoh kan. Anak tak tahu bakal di sini apa kan ke 100. Jadi Allah lah. Tapi yang penting kita nak dapat yang terbaik. Betul tak? Kita tanamkan dalam diri kita. Kalau kita sekarang janji dulu jadilah. Satu jadi tak ulang. Ada. Kalau dapat dulu pun dia 100 kira 1000 rahmat gitu. Sebab apa? Sebab itu yang kita tagih pun. Itu yang kita dengar pun. Maka sebab itulah kita kena ingat. Dalam bulan Ramadan ni kita target yang tinggi. Kalau dapat yang rendah sikit pun dia okey dah tu kan. Tak apalah. Rasulullah ajar kita wa idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus al-a'la. Atau kama qala Rasulullah SAW. Bila kamu nak minta syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta syurga firdaus. Layak ke kita masuk syurga firdaus tu? Layak kan? Dengan Imam Syafi'i, seorang imam yang hebat. Imam Syafi'i, imam yang hebat, menjadi ikutan ramai orang. Dengan penuh perasaan tawaduk, Imam Syafi'i kata apa? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahim. Ini dia antara syair Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bukan kata dia tak mahu syurga dah. Syurga dia nak. Bukan kata dia tak takut neraka dah. Dia takut neraka. Cuma
Syafi'i begitu hebat dia, pun dia rasa seolah-olah dia tu tak layak untuk masuk syurga Firdaus. Kita banding Imam Syafi'i hebat ke kita? Kan? Nak banding Ustaz Azizah kita belum tentu dia kita boleh hebat. Sudah tentu. Nah, Ustaz kita dengan qiyamul lail dia dengan baca Quran dia. Sudah tentu kita. Jadi itulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu nak minta syurga Firdaus. Yang kita minta, ya Allah, aku ni jadi masuk syurga, jadilah ya Allah. Jadi tukang kebun pun tak apa. Bukan kata tukang kebun tu hina dah. Bukan kan. Masuk kata jadi tukang bawa kasut di syurga pun jadilah ya Allah. Kalau kita minta yang rendah, wallahu alam kan. Kalau kita minta syurga Firdaus, minta tinggi, dapat rendah sikit pun dia okey lah. Dia dah minta rendah dah. Dapat rendah ni lah kan. Sengit tapi neraka tu gitu lah. Jadi jempol kita. Kan? Maka sebab tu lah kena ingat. Bila masuk je bulan Ramadan, kita kena pulun betul-betul. Jangan kita lepaskan peluang yang ada. Kenapa? Pada peluang tu kemungkinan kita tak akan dapat dari tahun yang akan datang. Kemungkinan. Pasal apa? Pasal kita tak tahu sama ada umur kita ni boleh sampai ke tak boleh sampai ke tahun depan. Kita tak tahu. Jangan ada pasal yang boleh muda lagi, tak apa, tak mati ni pun. Dia malah ada kata macam muda, tapi kita tengok orang muda pun ramai yang mati sekarang. Mati sebab rempik lah, mati sebab dadah lah, mati sebab bergaduh lah. Macam-macam lah, macam-macam kita tengok. Mati sebab bunuh diri lah, ada tak? Putih cinta. Putih cinta bunuh diri. Orang Melayu pun ramai bunuh diri ni. Dulu masalah cincin yang masyhur suka bunuh diri ni Hindu sebab tu lah dulu-dulu jarang kita tengok orang Hindu ni terlibat dengan dadah dengan gejala sosial jarang. Pasal apa? Ada masalah dia tokok cua juga, selesai. Ada masalah dia tidur dia boleh tapi selesai. Zaman sekarang Masya Allah, orang Melayu pun dah ramai yang terkena penyakit. Na'udzubillah. Kita kena ingat, apa juga masalah yang melanda kita, yang menimpa kita, sebenarnya masih ada jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kenapa? Kerana kita orang Islam, kita orang yang beriman kepada Allah, sesungguhnya ada jalan untuk kita nak menyelesaikan benda itu. Maka sebab itulah jangan kita ambil jalan pintas. Dia kata dia rasa mungkin bila bunuh diri selesai masalah. Dia mana mungkin masalah dunia selesai? Masalah sana ni mereka ada tunggu bunuh diri ya. Nak selesai masalah ya. Main. Dia padu kat sana kan. Nak selesai masalah. Kalau selesai. Jangan kita nak selesaikan masalah kita buat tindakan yang tak sihat. Ambil dadah, ambil ganja dan sebagainya, jangan. Minum arak dan sebagainya. Karena semua benda itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, bahkan menambahkan lagi masalah sebenarnya. Boleh menambahkan lagi masalah sebenarnya. Okey. Yang seterusnya. Tadi kita dah sebut dah yang pertama tadi bertaubat. Bersihkan jiwa kita, bersihkan diri kita. Yang kedua tadi kita sebut kata al-bahjat was-surur. Kena rasa seronok kan, rasa seronok. Yang ketiga tadi kita dah sebut dah kena tanam keazaman. Kena tanam keazaman yang sungguh-sungguh. Untuk kita berebut, untuk kita nak ambil sungguh-sungguh peluang yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang seterusnya, yang keempat kata berapa dah. Yang keempatnya mengikut sebahagian ulama disebut kita al-ijtihad. Tapi al-ijtihad dia bersungguh-sungguh ni. Anda dah ganti dah tadi, anda dah masukkan ke dalam azam tadi. Ke dalam kita kata apa? Azam. Nak buat benda tu secara bersungguh-sungguh. Okey, kita dah campur dah yang keempat, yang ketiga tadi kita dah jadikan satu. Kita ambil yang kelima. Yang kelima apa dia? Iaitulah al-imanu bisur'ati dhihabi. Kita kena ingat bahawa Ramadan ni akan berlalu dengan begitu cepat. Kita kena ingat Ramadan ni akan berlalu dengan begitu cepat. Jadi apabila kita tahu bahawa Ramadan ni akan berlalu dengan begitu cepat, jangan kita leka. Jangan kita lepaskan peluang. Jangan kita abaikan peluang yang kita ada. Mana kalau kita tengok,
puasa. Kita dalam masa tu. Datang-datang, 5 hari lagi nak raya. Siap je rasa kan. Sebelum ni susah kena makan sahur. Jalan lepas tu tak payah makan sahur dah. Tak payah makan sahur dah. Pasal apa? Dah jadi biasa. Dah jadi biasa. Dan ianya berlalu dengan begitu cepat. Jadi apabila kita tahu bahawa Ramadan ni berlalu dengan begitu cepat, maka bagi kita kena sungguh-sungguh ulul. Kita kena sungguh-sungguh berbut peluang yang ada. Kita kena apa? Jangan lepas peluang yang ada. Pada apa? Kerana ia tidak akan datang pada kali yang lain sekiranya kita tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pepatah sebut kata apa? Apa lupa dah. Lupa nak sebut kata benda tu tidak akan datang berkali-kali kan. Dia akan datang sekali saja. Jadi kita pun tak tahu tahun depan kita boleh sambung ketiga, tak boleh sambung ketiga, semua kita tak tahu. Jadi adik-adik yang nak Allah, mungkin anda nak buka lah soal jawab kalau boleh kita ni kan. Rasa cukup lah dengan 5 benda ni. Ada benar sekali lagi. Yang pertama tadi kita bertaubat kepada Allah, atau kita beristighfar kepada Allah. Yang kedua tadi kita kena tanam keazaman atau buat al-bahjah surur. Yang kedua kena seronok, gembira. Yang ketiganya kita kena tanam keazaman ke dalam diri kita supaya kita nak buat benda tu yang sungguh-sungguh. Yang keempat tadi al-ijtihad, bersungguh-sungguh kita melakukan ibadah dalam Ramadan. Dan yang kelimanya ialah kita kena ingat bahawa Ramadan ni cepat berlalu. Surah Al-Zihar ni cepatnya ia berlalu. Jadi peluang tu bila kita tak habul betul-betul, bila kita tak ambil betul-betul, akhirnya tak ada peluang untuk kita. Hanya bagi orang yang berbud, orang yang ambil peluang tersebut, dia akan dapat hasil yang banyak. Bagi kita yang terpinga-pinga, bagi kita yang masih tak pandai nak atur apa lagi, akhirnya terlepas tak ada apa untuk kita. Maka sebab itulah bila nak cerita benda ni, sekurang-kurangnya kita dah ada ilmu. Kita dah ada ilmu. Dan ada ilmu ni sebenarnya, talabul ilmi ni menuntut ilmu salah satu dari persiapan yang perlu dibuat dalam bulan Ramadan. Mungkin dah jadi yang ke-6 dah tu. Menuntut ilmu, mana belajar sedikit. Sebab apa? Sebab Ramadan ni setahun sekali. Banyak benda yang kita lupa. Banyak benda yang kita lupa. Dan banyak benda kadang-kadang kita buat tak berapa nak kenal. Yang masyhur dalam masyarakat Melayu kata ulama, benda yang tak berapa nak kenal ialah ada niat spare. Tahu niat spare? Macam tayar spare. Dia mula-mula hari pertama tu dia niat yang sebulan. Nawaitu sawma wadin an adai fardhu Ramadan fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saja puasa untuk sebulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ini pandangan mazhab Hambali atau mazhab Hanafi. Kemudian dia berniat pula setiap malam untuk sawma wadin. Ini adalah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Bagi ulama, bagi pandangan ulama, kita boleh pilih. Kalau dah kita berpegang dengan pandangan yang mengatakan niat untuk sebulan, tak malam-malam tak payah ada niat dah. Ulama kata bila kita niat pula setiap malam, seolah-olah kita telah membatalkan niat kita yang pertama dulu, yang sebulan dulu. Nampak? Mana kata dalam ibadah kita tidak ada niat spare. Tidak ada niat spare. Tapi bagi anak lah, anak lebih selesa berpegang dengan pandangan mazhab Syafi'i. Kerana apa? Kerana sebenarnya kita ni setiap malam kita akan berniat sebenarnya. Cuma bezanya niat kita tu tak sama seperti mana niat yang diajar. Kadang-kadang kita apa? Imam lepas habis yang terawih kita niat puasa, kita berduduk. Kalau itu sawma wadin 3 kali. Bacalah sekali itu tak jadi. 3 kali kalau itu sawma wadin tu. Sekali tak jadi ke? Kan? Pasal apa? Pasal kita hanya berpegang dengan nawaitu sawma wadin ni. Senangkan niat puasa ni, apa yang terlintas dalam hati kita tu, dia niat ke tu. Lepas kita sembahyang tarawih tu, ada dah terlintas dalam hati kita nak puasa bulan esok. Atau lepas pada buka puasa hari pertama tu, agak-agak ada dah terlintas dalam hati kita esok nak puasa bulan. Ada kan? Niat ke tu. Cuma ulama buat nawaitu sawma wadin tu untuk memudahkan kita.
Dalam mazhab Syafi'i ada sebut itu untuk memudahkan kita. Tapi hakikat niat yang sebenarnya ialah apa yang terlintas dalam hati kita. Orang rumah kita pancing pagi-pagi masak nasi, goreng ayam. Apa tujuannya? Takkan dia masak nasi goreng ayam bukan nak dengan kuih esok. Anak nak puasa sebenarnya. Jadi niatnya tu tak boleh duduk keras tu. Nama ibu saum bawa dia ada kelancuan tak? Wih, kacau pun nak niat tak ada niat tak. Tapi itu dah benda yang kadang-kadang ada dalam masyarakat kita kan. Tak apalah benda tu tak kisahlah, tapi yang penting kena ada ilmu. Ada sebut tadi kan. Persiapan kita kena ada ilmu. Bukan kata lihat tu tak salah. Itu adalah apa yang dibuat oleh ulama untuk memudahkan kita. Bagi orang yang baru-baru nak belajar, orang yang dah lama dia kena berpegang dengan pandangan yang mengatakan benda yang terlintas dalam hati dia. Kan? Tak payah nak duduk 3 kali lagi. Dalam malam tu dah 3 kali dah. Esok lepas makan sahur balon tu lagi niat pas sekali lagi. Amboi, berapa puluh niat dan suruh dia pasal. Dalam ikan tahan banyak tempat, ya lah munasabah lah berapa dapat ikan banyak kan. Ini niat tu satu tu kan. Jadi ini sebahagian daripada benda yang perlu ada atau sebagai persiapan yang perlu kita ada. Akhirnya di 6 tu. Dia tertambah satu lagi, dia telah kena ada ilmu. Allah silakan. Tidak ada apa-apa yang kita kongsi silakan. Apa ada apa-apa soalan ke pandangan ke apa-apa silakan.